Sampan kulit menuju ke hilir, syarat muatan si buah kelapa. Jangan berkata hanya di bibir, cintakan negara. Apa buktinya? Jalur gemilang, berkibar megah, lagu negaraku berkumandang indah. Apalah erti merdeka dari penjajah, tapi budaya dan pemikiran masih dijajah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Pastinya bersama dengan saya Syairul Islam. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Nak senang, nak mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik di App Store dan Google Store. Anda boleh tonton kami di mana jua anda berada. Pastinya 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2022. Anda boleh tonton secara langsung di TV1. Hari Sambutan Kebangsaan 2022 setelah 2 tahun kita tertunda kerana pandemik COVID-19, dan pastinya tahun ini banyak aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di Dataran Merdeka, dan pastinya ia akan disambut dengan meriah kerana 2 tahun kita tak dapat melihat secara langsung perarakan sambutan Hari Kebangsaan pada bulan Merdeka. Dan pastinya kita akan tonton dulu Vitamin Minda yang bertajuk Wira Negara sebelum kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita di Lensa IPT. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak watan yang saya kasihi dan hormati sekalian. Dimensi bicara kita hari ini berpaksi kepada tajuk Wira Negara. Sebelum kita pergi kepada perbicaraan lebih jauh, saya ingin membawa tuan-tuan kepada persoalan utama yang penting bagi merealisasikan pemahaman kita tentang Wira Negara. Soalan ini adalah, siapa Wira Negara? Pada kebiasaan, pemahaman Wira Negara adalah mereka yang telah acap kali dan telah lama tersemat di dalam minda rakyat Malaysia. Seperti nama Tengku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan, Mat Kilau atau Mat Siam yang baru ini menjadi bualan dalam sejarah perfilman negara. Datuk Maharaja Lela, Tok Gajah, Tok Janggut, Lieutenant Adnan dan ramai lagi Wira Negara dalam kenangan. Namun, kita terlupa atau terlepas pandang, di samping Wira Negara ini terdapat juga Wira Negara yang menjadi rakan seperjuangan atau sezaman yang sama-sama berkorban nyawa dan harta. Mereka lah Wira Negara yang tidak didendangkan atau dikenali sebagai unsung warrior. Ini juga termasuklah kita semua. Dalam isi kekeluargaan, ibu bapa wira kepada anak-anak. Rakyat jelata juga wira kepada negara kerana setiap insan mempunyai sumbangan dan peranan masing-masing serta pengorbanan yang dibuat demi kemakmuran dan keamanan negara. Begitu juga mereka dalam pakaian uniform seperti anggota tentera yang sanggup meninggalkan keselesaan keluarga, kesenangan hidup demi menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Mereka sanggup tidur di dalam lumpur, hutan belantara, dijemuri matahari, di lautan yang tiada sempadan. Ramai yang tercedera, kehilangan kaki, malah terkorban sepanjang menjalani latihan, operasi dan tugasannya yang telah dipertanggungjawabkan. Kedaulatan sebuah negara amat dipengaruhi oleh semangat kepahlawanan yang dimiliki oleh Wira Negara. Tahap kesanggupan pengorbanan paling jitu dalam diri seseorang anak watan terhadap negara dan bangsa hanya mampu diukur dari tahap kesediaan mengabadikan jiwa dan raga, hatta peringkat sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan maruah bangsa dan kedaulatan negara. Berbekalkan semangat yang juang, pahlawan biar berputih tulang daripada berputih mata. Inilah semangat kesatria yang harus dimiliki oleh setiap anak watan yang bergelar Wira Negara. Wira Negara merupakan insan yang cekal lagi berani, memiliki semangat juang yang kental, memiliki semangat keberanian yang luar biasa, memiliki semangat pengorbanan yang tinggi, memiliki semangat dedikasi yang unggul, memiliki semangat kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada agama, raja dan negara. Wira Negara perlu memenuhi amanat dan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran sebuah negara yang merdeka. Malaysia tanah tumpah darahku, anak watan yang merdeka, pewaris pimpinan negara yang menentukan masa depannya sendiri. Negara perlu mempunyai anak watan sebagai Wira Negara tanpa terikat dengan acuan mana-mana pihak. Memiliki jati diri, tegas berprinsip dalam sebarang pendirian. Berasa bangga dengan diri ini sebagai rakyat Malaysia. Islam sebagai agama persekutuan dan Islam agama negeri. Raja berdaulat di setiap inci tanah Malaysia dan berani mempertahankan daripada sebarang bentuk ancaman
musuh sehingga itisan darah terakhir. Dengan akhir kata, salam perjuangan. Terima kasih kepada semua wira negara yang memperjuangkan kemerdekaan dari dulu, kini dan selamanya. Hangat di media sosial baru-baru ini berkenaan dengan buat konten pun boleh kaya raya. Tak payah sambung belajar, tak payah nak belajar tinggi-tinggi. Hanya menggunakan media sosial boleh menjana pendapatan yang lumayan dan juga boleh meraih populariti. Itu yang dikejarkan sekarang ini oleh rakyat Malaysia ataupun generasi-generasi Z, generasi-generasi Alpha pergi ke pasar raya pun suka bila ditegur kerana populariti. Namun pendidikan juga ilmu itu yang kita perlu faham untuk dicapai, untuk digarap sebelum kita menempa alam pekerjaan yang sebenar. Untuk bercakap berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia, kita bersama dengan Datuk Muhammad Aizuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional Prihatin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Syah. Datuk, itulah masalah yang saya cakap tadi kan. Orang lebih mengejar populariti, lebih mengejar uang dan mengetepikan ilmu. Apa sebelum kita bermula untuk mentelaah pendidikan keluarga Malaysia, mungkin secara mukadimahnya Datuk boleh ceritakan berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia. Baik, Syah. Begini, kalau kita bercakap soal pendidikan, ini lebih kepada ilmu. Jadi, walaupun maksud Syah tadi mengatakan ramai anak-anak muda sekarang ini lebih gemar menjadi selebriti sosial media, tetapi kita nak lahirkan mereka yang berilmu. Jadi, mereka perlukan juga ilmu di dada itu untuk mencari pendidikan sebagai kelangsungan selepas alam SPM. Jadi pendidikan ini tidak tertakluk, bila sebut pendidikan keluarga Malaysia ni, pendidikan untuk semua, kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua bangsa untuk mencari ilmu dalam Malaysia, insyaAllah. Tapi tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan selebriti, media sosial dan sebagainya. Dan sebenarnya tak boleh nafikan duit itu merupakan satu benda yang penting juga. Betul. Selain daripada ilmu, duit juga membantu untuk kita mencari ilmu. Betul. Tapi pada zaman sekarang ini, mungkin saya boleh terima kalau itu adalah hujah daripada seorang graduan. Betul. Tapi ini lepasan SPM. Cakap tak perlulah sambung ke IPT. Lepas SPM, jadi model, jadi buat konten dekat TikTok pun mungkin boleh jadi berjaya. Pandangan Datuk macam mana? Dia kalau dalam konteks nak menjadi popular ni, kita perlu lihat begini, popular ni bersifat sementara. Bila kita ada ilmu di dada, kita mempunyai pendidikan, kelangsungan pendidikan. Selepas SPM ni, kita melihat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ni boleh pergi belajar untuk ke IPT, dan IPT ni dia meluas. Dia bukannya tertakluk kepada universiti semata-mata, tetapi dalam konteks sekarang ni mereka juga boleh mendapatkan ilmu yang berbentuk kemahiran. Dan di sinilah kita boleh melahirkan selebriti sosial media ni yang berilmu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, selebriti ni dia bersifat sementara. Mungkin popular itu ikut bermusim. Ada yang mungkin setahun, dia bukannya berkekalan. Dengan ilmu pendidikan ni, ilmu di dada ni akan berkekalan sehingga boleh kita katakan sehingga ke akhir hayat. Kerana dia bawa ilmu itu sampai bila-bila. Itu yang kita sebenarnya, kalau pada saya lah, kita nak melahirkan selebriti sosial media yang berilmu. Betul. InsyaAllah. Saya suka dengan selebriti sosial media berilmu sebab ialah influencer, pempengaruh ini perlu ada dua kriteria yang utama, berilmu dan juga ingin mengajak orang ramai untuk faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan, mesej yang baik untuk disampaikan. Saya teringat dengan itu kalau dari segi sosial medianya. Saya teringat gig ekonomi, Datuk. Itu sekarang ni memang fenomena, tidak kira usia. Betul. Ada yang di peringkat umur, lepasan SPM. Mungkin ada juga yang daripada umurnya 30-an yang sudah berkeluarga, masih lagi dengan gig ekonomi yang saya rasa bersifat sementara juga. Tapi ia sekarang ini ibaratnya bersifat hakiki. Pandangan Datuk macam mana? Bila kita sebut berkenaan gig ekonomi ini, kita sedia maklum fenomena sekarang ni di fenomena yang orang bermain dengan dunia digital. Digital yang kita pergi mana-mana sekarang ni pun, Imah kita boleh lihat, jangan kata anak muda, peringkat-peringkat dewasa pun semuanya dah ada satu device ataupun handphone di tangan. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang ni, kita nak tengok satu fenomena baru dalam kita sebut dalam kelangsungan Malaysia. Kita nak melihat
model yang kita nak wujudkan sekarang ni adalah model yang konten yang penuh berkualiti. Digital yang kita nak itu adalah digital yang bukan bersifat kalau kita tengok banyak selebriti sosial media ni boleh katakan banyak konten-konten yang dia buat konten-konten yang ada negatifnya side. Tetapi kita nak lihat positifnya itu kat mana. Jadi positif dalam segi ekonomi sekarang yang kita perlu lahirkan sekarang ni adalah kita batah balik kepada mereka yang berilmu. Jadi berilmu dan berpengetahuan tu perlu, dia tidak boleh dipupuk dengan, mungkin ada setengah yang berpandangan sosial media ni boleh melahirkan berdasarkan konten-konten yang dihasilkan, berdasarkan pengalaman. Tetapi saya melihat ni sekiranya mereka mahu menghasilkan sebuah konten yang berkualiti, konten yang tidak menjadi cemuh di masyarakat, netizen yang lain, konten yang memberi impak kepada orang lain. Jadi kita perlu balik kepada asasnya, mencari satu kelompok untuk mewujudkan satu gig ekonomi yang cukup berkesan kepada lapisan-lapisan yang akan datang, tak kira daripada siapa sekalipun. Baik, terima kasih. Datuk, itu kalau kita cerita dari segi mereka yang memang memilih untuk tidak sambung pengajian. Betul. Yang mungkin mereka pun disokong oleh ibu bapa, sebab bila anak dah ada duit yang banyak diberi kepada ibu dan bapa, mungkin ilmu itu pun dipandang pilihan kedua ataupun tidak dipandang langsung. Bagaimana pula kalau dengan masyarakat lapisan kelompok yang nak melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi tapi terpaksa menjadi gig ekonomi, membuat gig ekonomi, penghantar makanan dan sebagainya untuk menyara hidup dan juga tak dapat peluang untuk melanjutkan pengajian? Begini Syah, bila kita cakap soal ibu bapa, sepanjang program yang kami jalankan, iaitu satu program khas yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu program jelajah pendidikan keluarga Malaysia, yang mana kami diberi mandat untuk menjelajah ke seluruh pelosok tanah air di luar bandar untuk mencari pelajar-pelajar ni ke Menara Gading. Jadi dekat sini Syah, bila saya lihat bercakap berkenaan soal ibu bapa, saya akui bila kami turun ni ada beza dia, ada dua senario yang beza. Senario yang pertama sebelum pandemik. Senario pertama sebelum pandemik ni, ramai ibu bapa ni yang disebabkan faktor kemiskinan, anak-anak yang dapat peluang belajar ni dihalang untuk ke Menara Gading. Satu. Keduanya, bila kita tengok selepas musim pandemik sekarang ni, bila soal gig ekonomi dah, anak-anak dah ada yang bekerja, pergi bawa Grab, pergi menghantar makanan apa semua, dah ada semua pendapatan dekat situ, dan ibu bapa pula melihat semua pendapatan itu boleh menjamin kehidupan keluarga dalam masa sekarang ni. Jadi dekat sini, bila kepada pelajar-pelajar yang nak sambung pengajian, bila kita bercakap soal pengajian pendidikan tinggi ini, dia tidak tertakluk hanya semata-mata kepada universiti, tetapi pelajar-pelajar ini juga boleh melihat kepada institusi kemahiran tinggi, yang mana kita sebut TVET. Inilah yang ada sebenarnya banyak pilihan kepala pelajar ni yang untuk nak belajar ke Menara Gading, tidak tertakluk kepada universiti awam semata-mata, tidak tertakluk TVET semata-mata, banyak pilihan. Dan juga mereka juga diberi pilihan sekarang ni, ada juga kursus jangka pendek, ada juga kursus jangka panjang untuk mereka belajar ke Menara Gading. Itulah soalnya sekarang. Okey, baik. Saya faham apa yang nak disampaikan, tapi apabila kesusahan itu menjadi satu halangan, tapi ingin lagi menyambung pengajian di peringkat pengajian tinggi, adakah Datuk setuju seorang pelajar tu bekerja sambil belajar dalam pada masa yang sama? Pandangan pribadi saya, memang saya setujulah. Kerana sistem pendidikan juga perlu dirubah. Sama ada di peringkat kerajaan sekalipun, di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Pendidikan dan Sukan perlu melihat bekerja sambil belajar ini sebagai satu situasi baru kepada pelajar-pelajar. Yang mana mungkin kita boleh buat konsep, tapi kita tak boleh bagi pendedahan pelajar itu dah selesa dengan kewangan untuk mendapat gaji. Dia perlu balance. Katalah seminggu tu biasanya orang bekerja 8 jam.
Mungkin kepada pelajar ni kita boleh bagi pendedahan 4 jam bekerja. Betul. Dan selebihnya untuk belajar di IPT. Jadi konsep ni perlu diterapkan. Dan saya lihat sekarang ni pun ada beberapa IPT dah mulakan pendekatan sebegini kerana melihat kesinambungan yang ada antara bekerja dan juga belajar. Betul. Supaya diorang in the same time diorang dapat juga mendapat sumber pendapatan, dalam masa yang sama diorang juga dapat ilmu untuk belajar di IPT. Betul, ada juga IPT di beberapa universiti di Malaysia yang bukakan satu kios, ada juga kafe dan membuka peluang kepada mahasiswa di sana untuk bekerja sambil belajar di sana. Itu satu inisiatif yang menarik juga untuk diketengahkan di peringkat universiti. Tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan jelajah pendidikan keluarga Malaysia. Apa intipati jelajah tersebut? Okey, jelajah pendidikan keluarga Malaysia ini adalah satu inisiatif daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kami telah menjelajah ke kawasan-kawasan luar bandar untuk mencari pelajar-pelajar luar bandar itu yang tercicir untuk ditawarkan ke Menara Gading dengan kerjasama universiti-universiti awam dan juga TVET. Ada sebanyak 38 IPT bekerjasama dengan Sekretariat Yayasan Perhatian Nasional, yang mana kami akan turun ke kawasan-kawasan ini, cari mereka, bawa salinan keputusan SPM, STPM, dan IPT ini akan memberi pendedahan secara terus apa kursus dan peluang yang sesuai untuk pelajar-pelajar ni. Inilah sasaran Perdana Menteri untuk kami menjelajah ke 50 kawasan luar bandar. 50 di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Sekarang ni dah sampai ke 35 lokasi dah. 35 maksudnya ada 15 lokasi 15 lagi, okey. Insya-Allah. Insya-Allah. 50 lokasi tu apa jenis tawaran yang diberikan kepada mereka? Kepada universiti-universiti awam, dia akan membawa bahagian pengambilan pelajar untuk memberi pendedahan kursus apa yang sesuai mengikut kelayakan. Baik. Kerana antara faktor pelajar-pelajar ni gagal ke UPU, gagal ke IPT melalui UPU. Salah pilih kursus. Betul. Dan juga kelayakan-kelayakan yang tak setara dengan apa yang jadi kami bawa IPT ni jumpa sini pelajar-pelajar ni untuk diberi pendedahan. Jadi pelajar ni pula datang dengan bersama ibu bapa. Dekat sinilah pelajar ni akan diberi pendedahan secara terus. Kursus apa, jangka masa berapa lama, apa bantuan-bantuan pendidikan yang disediakan oleh IPT itu sendiri. Kami bawa secara langsung kepada pelajar luar bandar dan juga keluarga di luar bandar. Maaf Datuk, adakah jenis tawaran tu berbentuk sumbangan kewangan ataupun macam mana? Sumbangan dia begini, tawaran kemasukan ke IPT dan juga ada IPT juga yang sekiranya pelajar tu dikategorikan dalam kelompok kurang berkemampuan. IPT itu menyediakan bantuan, ada beasiswa, ada derma siswa, ada bantuan yuran pengajian. Semua tertakluk di setiap kawasan yang kami pergi. Ada 50 kawasan, 38 universiti. Jadi maksudnya setiap kali jelajah tu 38 universiti akan turun. Dia bergantung kepada lokaliti. Sebagai contoh, kalau kita turun dekat Sabah pun ni, akan adalah universiti-universiti tempatan yang ada join. Dan juga kami bawa juga universiti dan IPT daripada Lembah Kelang. Jadi kami di Sabah pun ni hampir 25 IPT yang ikut kami. Jadi kami buka booth pempamer untuk mereka datang dan juga hadir sendiri ke program tersebut. Dan hasilnya selama 10 hari kami di Sabah, seramai 6,200 orang pelajar telah diberi peluang untuk ke Menara Gading. Wow. Tadi ada 15 lokasi lagi. 15 lokasi lagi. Kat mana tu? Yang terbaru ni pada hari Isnin ni insya-Allah kami akan berada di Sabak Bernam, di kawasan luar bandar Sabak Bernam. Okey, boleh datang? Insya-Allah, insya-Allah. Datuk, sebagai penutup slot kita hari ini, mungkin Datuk ada sedikit harapan, pandangan dan juga nasihat yang boleh diberikan kepada penonton Lensa IPT hari ini. Mungkin ada daripada mereka ini sedang menonton dan juga sedang mencari tempat untuk sambung belajar, Datuk. InsyaAllah. Kepada pelajar-pelajar adik-adik di luar sana, saya ingin menggalakkan sebagai contoh, kalau ikut tajuk hari ini, kita melihat pelajar-pelajar yang peratusan untuk sambung belajar ini ada statistik tapi tidak tepat lagi. Statistik mengatakan mereka lebih gemar untuk memilih kehidupan dalam sosial media untuk menambah pendapatan, tetapi sebagaimana yang sebut tadi, kita nak melahirkan selebriti sosial media ni yang berilmu. Selebriti sosial media ni yang mempunyai pengetahuan dan juga pendidikan di dada.
kerana percayalah soal selebriti ini adalah soal yang bersifat sementara. Jadi untuk kita kekal, boleh kata kekal relevan sampai bila-bila ni, kita perlu mencari ilmu sebanyak mungkin, insya-Allah. Walaupun ilmu tu sekadar satu ilmu yang bersifat ilmu jangka pendek. Ilmu jangka pendek ni ada IPT yang menawarkan kursus jangka pendek. Jadi pada saya tak kisah, as long dia ada ilmu untuk dia pelajari, dia ada pendidikan, ada usaha. Jadi dia akan dapat melahirkan kelompok generasi muda yang akan lebih kreatif, yang akan lebih berwawasan dan lebih berinovatif, insya-Allah. Baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada Datuk Muhammad Aizzuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Perhatian Nasional Prihatin, kerana sudi bersama kita bercakap berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia. Semoga 15 lokasi lagi yang berbaki itu akan berjalan dengan jayanya, insya-Allah. Dan kepada mereka luar sana, boleh mungkin layari ataupun Google pendidikan keluarga Malaysia untuk tahu lebih lanjut ke mana destinasi-destinasi selepas ini. Mungkin boleh terus ke Yayasan Perhatian Nasional untuk lihat perkembangannya. Apapun, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap berkenaan dengan inovasi. Kembali selepas ini dalam IPT. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan
supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh, kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Dan kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan dengan kejuruteraan bioperubatan yang didefinisikan sebagai aplikasi teknik dan prinsip kejuruteraan kepada bidang perubatan. Dan ianya mampu mempertingkatkan kesihatan manusia melalui aktiviti rentas disiplin yang mempertingkatkan kesihatan manusia melalui dan menggabungkan sains kejuruteraan dan juga sains bioperubatan dan juga amalan perubatan. Bagaimana sebenarnya persoalan dia perkembangan kejuruteraan bioperubatan di Malaysia dan bagaimana ianya mampu membantu memulihkan pesakit dan seterusnya menjadi peneraju kepada bidang kesihatan dan kejuruteraan di Malaysia pada masa hadapan. Untuk bercakap berkenaan dengan kejuruteraan bioperubatan peneraju masa depan negara, kita bersama dengan Engineer Dr. Nasrul Anwar Abdul Razak, Ketua Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya UM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kalau kita bercakap berkenaan dengan kejuruteraan bioperubatan, mungkin Doktor boleh terangkan sikit sebagai mukadimah dan kenapa ia digambarkan selaku bidang peneraju masa depan negara? Baik, terima kasih Syed. Jadi sebenarnya kejuruteraan bioperubatan ini bukanlah sesuatu yang asing sebenarnya di pasaran industri Malaysia. Ya. Sebenarnya sejak daripada tahun 1997, Universiti Malaya telah berjaya melahirkan bidang ini dan daripada tahun 2001 sehinggalah sekarang, so sudah hampir mencecah lebih daripada 20 tahun sebenarnya. Kita telah melahirkan hampir seramai 1,500 orang graduan dalam sektor kejuruteraan bioperubatan. Jadi apabila kita bercakap berkenaan kejuruteraan bioperubatan itu sendiri, ianya adalah sebenarnya bidang gabungan daripada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal yang diaplikasikan untuk perihal-perihal berkaitan dengan perubatan. Dalam konteks ini adalah hospital. Jadi hospital adalah sasaran di mana jurutera bioperubatan akan bekerja di sana. Yeah. Jadi sejak tahun 2001 kita telah melahirkan banyak graduan yang bekerja di pelbagai sektor. Antara bidang yang berkaitan dengan mereka adalah industri peranti perubatan. Bioinstrumentation ataupun instrumentasi medikal contohnya. Jadi impak yang paling terkini sebenarnya adalah berlaku ketika negara dilanda dengan situasi COVID-19. Ketika situasi COVID-19, kejuruteraan bioperubatan ataupun jurutera bioperubatan digelar sebagai silent frontliner yang bekerja di belakang takbir, di belakang tabir ketika urusan-urusan di hospital seperti melakukan servis, melakukan maintenance kepada mesin-mesin di hospital dan sebagainya. Jadi ketika itulah keterlibatan dan juga keterlihatan jurutera bioperubatan ini diperlukan di industri Malaysia masa kini. Baik. Bagaimana pula kalau Dr. Nasrul melihat perkembangan bidang kejuruteraan bioperubatan ini yang terarah kepada prostetik dan juga ortotik di Malaysia? Baik, berkenaan prostetik dan ortotik ini adalah sesuatu perkara juga yang diperlukan buat pasaran di Malaysia pada masa kini. Jadi kejuruteraan prostetik ortotik adalah salah satu cabang ataupun salah satu sektor di dalam kejuruteraan bioperubatan itu sendiri. Yeah. Apabila kita bercakap berkenaan prostetik dan ortotik, ini tidak terhenti sekadar memproses fabrikasi alatan prostetik dan juga alatan ortotik. Yeah. Sebaliknya, ia berkaitan hampir semua dengan kesihatan manusia itu sendiri. Contohnya kita sendiri pun setiap hari berjalan menggunakan kasut yang betul, menggunakan slipper yang betul, ataupun adakah teknik berjalan kita dengan betul. Ada prinsip kenapa sebenarnya kita perlu berjalan menggunakan
tangan dan sebagainya, tidak hanya berjalan menggunakan kaki. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang kami ketengahkan ketika pengajaran di dalam bidang kejuruteraan bagi perubatan. Pemilihan kasut, penggunaan kasut yang betul ketika melakukan sukan dan sebagainya. Ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang tidak sedar, kadang-kadang kita memilih kasut yang tidak bersesuaian untuk kita melakukan aktiviti seharian. Ini yang menyebabkan seolah-olah kita berusia 30 dan 40 tahun, kita mula rasa sakit belakang dan sebagainya. Sebenarnya adalah ketika kita menjalankan aktiviti seharian, kita menggunakan pemilihan kasut yang salah. Jadi ini antara yang kami ketengahkan ketika proses pengajaran di Jabatan Kejuruteraan bagi Perubatan. Dan pada masa sama juga, selain daripada itu, kajian-kajian kami terlibat dengan sektor-sektor sains sukan, di mana kami terlibat dengan projek-projek seperti badminton, tenis dan sebagainya, bagaimana untuk menendang bola dengan betul, apa yang diperlukan, pemilihan kasut, pemilihan material dan sebagainya. Itu juga kami ketengahkan ketika pengajaran selaku untuk melahirkan jurutera bioperubatan kepada pasaran di Malaysia. Dengan itu jugalah kita melihat yang setiap hari sebenarnya orang sakit. Setiap hari di Malaysia pun kita dengar orang terlibat dengan kemalangan dan sebagainya. Perkara ini tidak akan terhenti dengan sebegitu. Dengan kata lain, sebenarnya di situlah wujudnya keperluan jurutera bioperubatan untuk menambah baik segala peranti perubatan seperti alat instrumen di medical sepertinya, dan bagaimana kita sebagai jurutera bioperubatan mampu untuk menambah baik sistem-sistem yang diguna pakai di hospital buat masa kini. Okey, baik. Kalau kita ikutkan silibus-silibus yang Dr. maklumkan itu tadi, adakah ia baru dilaksanakan ataupun sebelum ini pun sudah diterapkan di silibus bioperubatan? Di bioperubatan, kami cuba mengadaptasi kurikulum kami dengan apa yang diperlukan buat pasaran masa kini. Contohnya, memanglah kami dilahirkan daripada kita panggil asas kepada kejuruteraan. Kita bercakap berkenaan kejuruteraan mekanik, kejuruteraan elektrikal contohnya. Namun, apakah yang trend-trend terkini yang diguna pakai di dalam sektor bioperubatan? Contohnya seperti digital informatik, healthcare dan sebagainya. Bagaimana kita hadir ke hospital tidak perlu mengisi sebarang borang, tapi hanya dengan menggunakan satu scanning kita dapat figure out semua apakah kita punya blood pressure hari ini, apakah keadaan jantung kita pada hari ini. Ini dipanggil sebagai digital IT untuk kesihatan dan sebagainya. Saya melihat perkembangan di China yang menggunakan teknologi robot untuk membedah, tapi masih lagi di peringkat R&D, membedah jantung dan sebagainya menggunakan robot. Jadi saya kira itu satu perkembangan yang baik. Tapi dalam masa sama saya juga terfikir ia mungkin mengganggu juga peluang-peluang pekerjaan kepada sektor-sektor yang berkenaan untuk dalam pasaran industri sebagainya. Jadi apa pandangan doktor berkenaan itu? Baik, berkenaan perkara ini, saya ini memang sering dibincangkan di Malaysia dan juga di international contohnya. Ya, memang kita di dalam bidang kejuruteraan harus bergerak selari dengan sistem automasi masa kini. Ini berkaitan dengan revolusi IR 4.0. Meskipun perkara asasnya adalah daripada kejuruteraan bioperubatan itu sendiri, namun teknologi yang digunakan, kepintaran ataupun artificial intelligence kita panggil di sini AI, haruslah berdasarkan ataupun berpaksikan kepada kejuruteraan bioperubatan itu sendiri. Jadi bukan hanya jurutera masa kini cuma perlu belajar berkenaan asas kejuruteraan, namun mereka perlu cepat dapat adapt dengan industri teknologi digital masa kini supaya ia dapat selari dengan kurikulum yang diperlukan untuk melahirkan kejuruteraan bioperubatan. Jadi macam mana kita nak revise apa yang diperlukan pada masa kini industri? Adakah libat sama dengan industri-industri bioperubatan di luar sana ke, ataupun itu memang dikonsepkan untuk jurutera bioperubatan itu untuk selalu mengadakan penanda aras sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi dengan melakukan penanda aras, kami di Universiti Malaya melakukan beberapa penanda aras di peringkat antarabangsa, contohnya melihat teknologi-teknologi yang diguna pakai pada masa kini supaya bercakap berkenaan China. So tidak semestinya produk daripada China semestinya 100% boleh diguna pakai di Malaysia. In term of voltage dia, in term of dia punya peranti perubatan kelas apa 1, 2, 3, adakah ia membawa kepada kematian dan sebagainya, itu harus diperiksa dahulu di peringkat kementerian supaya teknologi-teknologi tersebut berjaya dibawa untuk diketengahkan dalam industri bioperubatan di Malaysia. Baik.
Selain daripada pengajaran ijazah dasar kejuruteraan bayu perubatan, apakah Universiti Malaya memberi tumpuan kepada penyelidikan dalam bidang ini dan antaranya apa? Ya, antara bidang penyelidikan di bayu perubatan itu sendiri, kami tidak hanya tertumpu kepada prostetik, ortotik dan juga peranti perubatan. Ya. Antara kajian lain yang kami pernah ketengahkan adalah berkenaan untuk mendapatkan signal-signal daripada otak dan juga otot ketika melakukan solat. Kami menggelarkannya sebagai sains solat. Jadi dekat situ kami datang dengan beberapa data rekod bagaimana ketika sujud, apakah signal yang dilahirkan, bagaimanakah posture ketika melakukan tahiyat akhir, duduk antara dua sujud dan sebagainya, dan input tersebut telah pun dibukukan daripada pihak Universiti Malaya itu sendiri dan diketengahkan kepada masjid-masjid dan sebagainya. Antara projek-projek lain pula adalah kami terlibat dengan organ-organ palsu dan juga pengimejan perubatan yang berasaskan kepada kanser seperti kanser payudara dan sebagainya. Ini adalah antara kajian-kajian dijalankan di kejuruteraan bayu perubatan itu sendiri. Selain daripada itu, selain daripada bayu perubatan, Universiti Malaya juga terdapat beberapa lagi program yang lain seperti kejuruteraan mekanik, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan kimia dan juga kejuruteraan awam, di mana kami pun terlibat dalam proses-proses penyelidikan yang tertumpu di kawasan Kuala Lumpur ini sendiri. Baik. Jadi pandangan Dr. Nasrul tentang masa depan sektor kejuruteraan, terutamanya dalam sektor bidang kejuruteraan bayu perubatan di Malaysia ini bagaimana, Dr.? Seperti yang saya cakap tadi, keadaan kesihatan, kemalangan dan sebagainya tidak terhenti dan ianya harus diadaptasi dan ditambah baik daripada tahun kepada tahun. Jadi saya melihat akan transformasi dalam sektor bayu perubatan itu sendiri. Apa yang saya boleh jangkakan adalah sebenarnya sekitar daripada 10 tahun ke 30 tahun akan datang, masyarakat Malaysia itu sendiri akan lebih tertumpu untuk melakukan rehabilitasi kendiri ataupun self-rehabilitation, di mana mereka sudah pun mendapat intipati bagaimana untuk berjalan dengan yang betul, menggunakan teknologi dan betul, dan ini akan mengurangkan keperluan mereka untuk berkomunikasi ataupun mengadakan konsultasi dengan pihak hospital contohnya. Jadi ilmu ataupun input daripada kajian-kajian itu diperlukan supaya kita dapat tambah baik situasi kesihatan di negara ini pada satu hari nanti. Saya dapat bayangkan satu hari nanti mungkin perkembangan teknologi, terutamanya teknologi bayu perubatan ini berkembang dengan pesat di dalam hospital dan sebagainya, dan mungkin sekarang ini apa antara fokus yang tertumpu daripada Universiti Malaya di Jabatan Doktor sendiri berkenaan dengan untuk kita sama-sama faham, mungkin tadi kita bersebut berkenaan dengan prostetik dan juga ortotik Indonesia, dan mungkin ada kajian-kajian lain yang sekarang ini mungkin tertumpu pada mungkin keboleh jangkitan virus sebagainya. Ya, kita melihat juga berkenaan alat peranti perubatan yang diguna pakai sekiranya berlakunya virus-virus seperti COVID-19 tempoh hari. Kita lihat ketika COVID-19 melanda negara tempoh hari, banyak alat-alat untuk test kit kita panggil yang dimasukkan ke pasaran Malaysia. Jadi pada masa itu sebenarnya jurutera bayu perubatan itu sendiri harus menilai adakah alat-alat yang dibawa ketika tempoh tersebut itu memenuhi syarat ataupun memenuhi kelas-kelas yang diperlukan daripada sektor Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi itulah antara tugas kejuruteraan bayu perubatan itu sendiri juga. Jadi kita pun tidak dapat menjangka apakah yang bakal berlaku di kemudian hari. Mungkin akan ada virus yang lain muncul di Malaysia contohnya. Jadi keterlibatan jurutera bayu perubatan itu haruslah dilestarikan dan insya-Allah itu yang membawa kepada penjana ekonomi negara ataupun penandaan aras supaya bayu perubatan ini dilahirkan lebih ramai dalam membantu situasi negara pada masa yang akan datang insya-Allah. Baik, insya-Allah. Sebagai kita pun sudah berada di penghujung slot, Doktor, mungkin sedikit harapan, mungkin pandangan dan juga apa yang Doktor boleh lihat tentang masa depan Malaysia, terutamanya dalam bidang kejuruteraan. Baik. Terima kasih Syai. Jadi saya sebenarnya secara peribadi ataupun mewakili Universiti Malaya itu sendiri, saya berharap agar bidang kejuruteraan bayu perubatan ini dapat dilestarikan, bukan hanya kepada diketengahkan kepada masyarakat di Malaysia, namun diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kita sebenarnya mampu untuk melahirkan peranti-peranti perubatan kita sendiri, dan kita juga mampu sebenarnya untuk menilai dan mengadakan penanda aras dengan universiti-universiti luar dan juga industri luar. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita mengeluarkan peranti perubatan sendiri untuk dipasarkan di pasaran tempatan dan juga di pasaran antarabangsa. Selain itu juga
kami juga di Universiti Malaya berharap agar warga masyarakat di luar ini ataupun pihak-pihak yang sedang dalam proses untuk mengenal pasti kejuruteraan bioperubatan boleh hadir ke Universiti Malaya pada 11 September 2022. Akan ada satu karnival terbuka untuk mengenal pasti bidang-bidang yang lain di Fakulti Kejuruteraan, termasuk Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan itu sendiri. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Engineer Dr. Nasrul Anwar Abdul Razak, Ketua Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya UM, kerana sudi bercerita berkenaan dengan kejuruteraan bioperubatan. Dan saya percaya kepada penonton luar sana mungkin sudah mendengar sedikit konklusi daripada Dr. Nasrul. Tadi, jom datang ke UM untuk melihat apa peluang yang anda boleh dapat di sana. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Nasrul. Kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Sebagai rakyat biasa, kita jangan ketinggalan untuk sama-sama kita meraihkan hari yang penuh bermakna, hari yang penuh bersejarah ini dengan cara yang mudah, iaitu kita mengkibarkan jalur gemilang. Kita pasanglah jalur gemilang di rumah kita, di tempat-tempat perniagaan kita, di kenderaan-kenderaan kita. Di mana kalau kita pergi satu buah negara saya pernah pergi, bila mereka menyambut hari kebangsaan mereka, bendera mereka berkibar di seluruh negara. Selamat menyambut hari kebangsaan yang akan tiba pada 31 bulan Ogos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sehat sejahtera. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Saya menyeru semua pemilik premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman untuk menyebarkan jalung gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dan cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Saudara, kalau kita bercakap berkenaan dengan belajar di luar negara, pastinya yang kita fikirkan keseronokan, kebebasan dan juga mengenali budaya orang juga adalah satu perkara yang menarik. Namun apabila kita bercakap berkenaan dengan luar daripada negara, pasti banyak persoalan yang boleh kita bincangkan, akan kita fikirkan sebelum kita melanjutkan pengajian ke luar negara. Perbezaan budaya, perbezaan bahasa, jika kita ke negara-negara yang memerlukan kita pelajari bahasa mereka. Banyak lagi yang kita akan
rungkaikan sebentar saja nanti bersama dengan rakan kita Putri Nur Christina Bazalan Azam, pelajar Universiti Glenelg IMP Fairmont Perancis. Assalamualaikum Putri. Assalamualaikum. Putri, sebelum Putri melanjutkan pengajian dekat Perancis, apa yang Putri fikir sebelum tu? Saya sebab time saya SPM tu, memang saya dah aim lah lepas SPM memang nak sambung keluar negara. Jadi lepas SPM memang di Malaysia memang banyak ada program-program untuk keluar negara lah. And ada banyak scholarship yang menawarkan program keluar negara. Jadi lepas SPM tu saya apply saja untuk scholarship mana yang saya lepas kelayakan. And Alhamdulillah dapat tajaan JPA untuk ke Perancis. Oh, jadi maksudnya lepas SPM, Putri terus ke Perancis untuk ambil kita foundation waktu tu ya? Kita ambil degree? Dia foundation. Okey. Cuma kita ada preparation sebulan saja di Malaysia. Tapi yang tu ada course, language course. Dan juga ada beberapa subjek lah. Subjek asas contohnya maths, physics. Subjek-subjek kejuruteraan selama sebulan. Lepas tu terus fly ke Perancis. Dan 2 bulan pertama tu adalah language course. Dan terus masuk ke preparation year. Putri di Perancis ambil jurusan apa? Kejuruteraan. Kejuruteraan. Dan sekarang ni saya tengah sambung master in electrical engineering. Umur Putri? Umur 21 tahun. Wow, 21 tahun dah ambil master. Ya Allah, gigil lutut. Lepas tu, okey Putri, seronok tak belajar dekat Perancis? Macam kat seronok tu seronok lah. Tapi susah juga at the same time. Kenapa susah tu? Sebab bagi saya language ni lah yang susah. Sebab dekat France ni, orang-orang Perancis tu, diorang tak suka sangat cakap English. So memang kena 100% in French. And subjek-subjek yang saya ambil pun semua in French juga. Oh, maksudnya pengajian tu dalam bahasa Perancis? Pengajian dalam bahasa Perancis. Oh, itu antara cabaran yang kat sana lah. Jadi macam mana kalau ada cabaran tu, macam mana Putri biasakan diri dengan cabaran tu? Sebenarnya sebelum saya fly ke France, saya tak pernah langsung belajar Perancis, bahasa Perancis. Jadi setibanya di France tu, the first year tu memang sangat susah lah untuk saya. Sebab tak pernah kan belajar bahasa Perancis, lepas tu tiba-tiba pergi negara yang kena cakap bahasa Perancis. So awal-awal tu memang kalau pergi supermarket ke, pergi kedai ke, kalau kena bercakap dengan orang memang... Bawa kamus? Tak, hentam je lah. Hentam je lah. Bawa faham lah apa yang dia cakap kan. Macam kita nak bag ke, nak bayar guna kad ke apa. Tapi lama-kelamaan bila kita selalu dengar orang kat sana cakap, and cikgu dalam kelas pun memang cakap 100% in French. So lama-lama tu dah biasalah. Oh, jadi dulu nak minta diskaun susah lah kan? Kita tak pandai bahasa Perancis kan? Nak negotiate susah. Jadi waktu tu, siapa antara kawan-kawan ke ataupun pensyarah sendiri yang Putri rapat untuk Putri belajar bahasa Perancis dengan lebih detail? Macam saya cakap tadi, awal-awal dekat France tu ada 2 bulan pertama untuk language course. So memang dekat situ memang saya rapatlah dengan lecturer di language course tersebut. So memang selalu keep in contact dengan dia. Even after language course tu pun saya still in contact dengan dia. Kalau ada apa-apa tak faham apa yang saya belajar semasa tu pun memang saya akan communicate dengan dia jugalah. Oh, jadi maksudnya tahun pertama tu memang tahun yang agak struggle juga Jadi macam mana Putri fokus nak konsisten cemerlang dalam akademik, nak konsisten bahasa Perancis, jauh pula dengan family. Macam mana tu? Kalau dengan family, saya suka communicate dengan orang. Saya rasa kalau lagi jauh ni kita lagi banyak kena communicate lah dengan orang supaya orang pun tahu juga update kita. And saya pun selalu juga minta sokongan dan dorongan dan doa diorang lah. Jadi dekat Perancis tu ada tak macam free time yang Putri boleh berjalan dekat sekitar Perancis? Boleh cerita sikit pengalaman kalau di France tu setiap 2 bulan memang akan ada 2 minggu cuti. Wow. Cuma exception untuk summer break memang 2 bulan lah. So memang saya akan ambil peluang cuti walaupun 2 minggu saja, saya akan cubalah pergi travel di negara-negara jiran. Oh, ini Putri dekat mana ni? Ini Putri dekat rumah kan? Okey, ini Putri dekat mana? Ni dekat UK, dekat Arsenal Stadium. Wow, ini Mama dengan kawan-kawan classmate saya dengan cikgu. Dekat restoran Malaysia di Paris. Oh, maksudnya tengah belajar waktu lah. Cantiknya ni kat mana?
Yang ni dekat Opera Garni, dekat Paris juga. Oh, ni depan Eiffel ini Tower. bukan Photoshop Betul. Ini betul-betul Kan, depan Eiffel Tower. Wow, sebenarnya kalau kita tengok cerita-cerita di Eropah, Hollywood, memang inilah gambaran sebenar. Pada tu mula-mula tu memang ada tak culture shock ke apa ke? Macam terkejut, ya Allah, ini ke betul-betul? Ke tanggapan dekat dalam movie tu lain sebenarnya? Samalah. Samalah. Apa yang saya tengok tu pun samalah, betul. Oh, okey. Jadi kalau setiap 2 minggu tu memang akan berjalan. 2 minggu, setiap 2 bulan, cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu. Oh. Wow. Saya tengah tengok gambar-gambar Putri di sana. Jadi Putri selain daripada Putri dekat sana, ada tak keluarga lain di Eropah ke ataupun di luar negara? Ada juga abang saya yang berada di Germany. Oh. Beliau juga sedang melanjutkan pelajaran jugalah. Dan sekarang dia dah last final dia dah. Oh, jadi kalau menarik. Ni siapa tadi? Yang tadi tu cikgu saya. Cikgu. Ini semasa degree. Yang ni adalah gambar semasa saya intern di Sweden. Oh. Saya intern selama 2 bulan. Wow, intern kat Sweden, belajar dekat Paris, berjalan dekat UK. Menarik ni. Okey, Putri, mungkin tadi kita dah tengok beberapa gambar-gambar Putri di sana, di Perancis. Mungkin apa antara tips-tips untuk kita nak, mungkin daripada pelajar-pelajar lepasan SPM yang baru nak menunggu UPU ataupun mungkin tahun ni SPM ada target untuk belajar di luar negara, apa tips yang boleh Putri bagi? Bagi saya, kalau siapa yang ingin keluar negara, memang daripada SPM tu kena aim dah lah nak dapat straight A. Sebab bila kita dapat straight A ni, senang lepas SPM untuk kita apply scholarship. Sebab di Malaysia memang saya yakin banyak sangat scholar yang menawarkan program keluar negara. Jadi lepas SPM ni kita apply saja scholarship mana, tapi kena tengok jugalah course mana kita minat, negara yang mana kita minat. And sebab kita tak tahu kan rezeki kita di mana. And kalau rasa takut untuk keluar negara tu, bagi saya rasa takut tu normal. Sebab sampai sekarang pun saya still rasa takut juga walaupun saya dah 4th year. Oh, okey. Tapi saya rasa takut tu benda yang bagus supaya kita boleh prepare kita punya stay kat sana lah. Okey, baik. Kalau Putri, Greenoup IMP Felma ni bukan di tengah-tengah bandar kan? Dia agak pedalaman. Tak, dia dekat bawah France. Bawah France. South France. Jadi selalunya kita dengar di Jerman, mungkin selalu juga pelajar Malaysia ke sana, di Rusia, di UK, di Australia. Tapi di Perancis, macam mana? Makanannya di sana macam mana? Alhamdulillah memang senang sangat nak cari makanan halal. Even kalau tempat saya degree sebelum ni memang jauh juga dari sejam dari Paris, kira dari bandar lah. Tapi memang senang nak dapat makanan halal. 4 tahun maksudnya zaman tu masih lagi Putri melalui zaman COVID dekat sana ke ataupun balik ke Malaysia? Memang sepanjang COVID tu memang kat sana je lah. Macam mana? Sebab katanya Perancis pun waktu tu kes banyak. Memang tinggi. Macam mana? Memang awal-awal tu duduk je lah dekat rumah semua online. Oh, kawalan dekat sana macam mana? Kalau kat Malaysia ketat juga kan? Kalau kat Perancis macam mana? Lockdown dia macam mana? Lockdown awal tu memang strict, tapi makin lama macam longgar. Sebab kadang-kadang orang Perancis diorang tak suka sangat ikut rules. Jadi memang kadang-kadang tu memang ni je lah, diorang tak ikutlah peraturan. Okey, censored. Okey, mungkin harapan mungkin kepada juga nasihat Putri kepada mereka yang di luar sana yang mungkin sekarang ni dah berada di luar negara, dan juga tadi Putri kata takut. Macam mana Putri nak hadapi takut tu supaya Putri ada master, sama master lagi, dan juga Putri masih degree lagi kan? Master dan degree dalam waktu yang sama. Mungkin macam mana Putri nak kawal masa, nak kawal emosi, nak kawal rasa takut tu sendiri bila berada di luar? Bila kita dekat luar ni, kita kena pandai pandai adapt dekat negara orang. Kita kadang tak boleh juga ikut emosi kita, and kita kena, sebab kita dah besar kan, kita kena fikirlah macam mana cara, sebab kita kenal diri kita macam mana. So kita kena fikir cara macam mana kita nak atasi problem kita. Itulah. Saya suka dengan word kita dah besar kan, kita kena pandai jaga diri. Itu sebenarnya penutup yang sangat bagus untuk kita faham. Sempena dengan Hari Kemerdekaan ni, mungkin Putri akan sambut Hari Merdeka dekat Perancis. Tadi selalunya kalau Hari Raya, Hari Merdeka, mungkin
Putri boleh ceritakan sikit dan mungkin boleh bagi ucapan Hari Kemerdekaan. Sebelum sebenarnya Putri akan ke Perancis malam ini pukul 12 malam, akan balik ke Perancis, tapi sebelum tu dia datang ke Lensa IPT untuk buat appearance di sini. Mungkin ada sedikit ucapan kepada mereka di luar sana. Bagi rakan-rakan saya yang berada di Perancis dan juga di Malaysia, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Itu je. Okey. Baik, terima kasih Putri. Kita nak ucapkan kepada Putri, semoga perjalanan pulang Putri ke Perancis dan juga bersama dengan keluarga selamat sampai, selamat tiba di bumi Perancis. Mungkin kepada sesiapa yang nak menghubungi Putri, nak tahu lebih lanjut macam mana belajar dekat Perancis ni, nak tahu dengan lebih detail selok-belok di Perancis, boleh tanya ke Perancis, boleh bertemu di Perancis, boleh kontak Putri di Instagram Putri BAS, Putri Bas, BAZ Putri Bas. Kita boleh tanya lebih lanjut berkenaan dengan macam mana pengalaman, macam mana selok-belok belajar di negara orang. Bahawa kita ucapkan terima kasih kepada Putri Nurkesina Bazarano Azam, pelajar Universiti Grenoble INP Felma di Perancis, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Ialah selalu orang hari Jumaat dah bersama dengan keluarga, tapi Putri bersama kita ini untuk berkongsi berkenaan dengan timba ilmu di negara orang. Dan juga lepas ini Putri akan kembali ke Perancis untuk sambung pengajian. Semoga berjaya Putri. Semoga kita akan jumpa nanti waktu tu Putri dah habis dah pengajian, kembali ke Malaysia. Terima kasih. Dan juga kepada anda di luar sana, 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, dan pastinya Hari Kemerdekaan ini kita akan sambut dengan meriah di Dataran Merdeka pada 31 Ogos 2022. Pastikan anda hadir, tapi anda perlu faham, anda boleh layari Instagram dan juga Facebook Berita RTM untuk tahu jalan mana yang ditutup, ataupun boleh layari di portal PDRM untuk tahu jalan mana yang tutup, train apa yang boleh digunakan, kemudahan-kemudahan apa yang boleh digunakan untuk sampai ke Dataran Merdeka pada 31 Ogos 2022. Selamat Hari Merdeka 2022 saya ucapkan. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama. Warga Malaysia teguh bersama. Oh, naungan kita Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Ingatlah kita, wahai bangsa.